Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Pengepungan Kedah yang ditulis oleh Sherlock Osborne pada tahun 1857. Okey, sebenarnya buku ini satu buku yang sangat diminati oleh orang Kedah terutamanya, tetapi dia sangat susah untuk didapati di pasaran. Dalam sebab buku dia diterbitkan lebih kurang tahun 95. Jadi kita generasi yang sebelum tu yang selepas yang pada hari ni jadi susahlah untuk cari beli buku-buku lama ni, dan kalau ada sekalipun buku dia boleh pergi sampai 200 lebih. Okey, jadi ini buku dia. Yang buku orang putih tu saya tak ada lah, tapi kami berusahalah untuk terjemahkan buku ini ke dalam bahasa Melayu supaya dapat dibaca oleh semua kawan-kawan saya, terutamanya tuan-tuan yang tengok video ni yang berminat dengan sejarah Kedah lah. Jadi buku ni lebih fokus kepada penceritaan sejarah Kedah pada tahun 1838 sampai 1839, terutamanya dalam siri Musuh Bisik yang ketiga. Okey, Musuh Bisik ni dia ada banyak siri, tetapi yang paling terkenal ialah 1831 dan 1838. Pengepungan Kedah, buku ni saya dengan 2-3 kawan saya lah daripada Federasi Sejarah. Jadi kami ada beberapa kumpulan lah yang buat kerja-kerja sejarah ni, cara underground, cara-cara bodoh kami lah orang kata kan. Cara-cara orang Melayu tak ada duit, kan kita buat cara sukarela lah. Okey, buku ni kami terbit pertama kali pada tahun 2018. Cetakan pertama 2018. Okey, jadi buku ni yang bila sudah siap diterbitkan adalah sebanyak 382 muka surat. Ni buku dia, 382 muka surat. Ini sebab font besar, nanti kita ubah sikit font kit, dia akan nipis sikit lah. Okey, buku ini merupakan sebuah terjemahan dari buku yang sangat terkenal berkenaan dengan peringkat kedua Perang Kedah Siam melibatkan Tunku Ahmad Said. Sherlock Osborne merupakan lieutenant muda bagi kapal High-Chins yang telah ditugaskan untuk membuat sekatan laut di muara Sungai Kedah pada tahun 1838. Namun sepanjang pengepungan ini, beliau menyaksikan keadaan penduduk Kedah yang lari dari tentera Siam yang mengejar mereka hingga ke Pulau Pinang. Jadi Kapten Osborne ni adalah orang yang bertanggungjawab mengepung Kuala Kedah pada tahun 1838 pada ketika berlaku seri kedua Perang Kedah Siam lah. Pertama kali lah dalam bahasa Melayu. Tak ada hampa pergi cari talim, memang tak ada. Dan buku ni memang kami terbit, kami jual sendirilah orang kata. Setakat ni saya buka untuk 50 orang. So 50 orang yang dah tempah, yang dah buat pembayaran dah 20 orang lah. So ada lebih lagi 30. Dan kalau habis ni, hampa jangan duk tanya lah. Sebab saya nak kena move on. Saya tak boleh nak fokus kepada Kedah saja. Sebab saya, kajian research saya nak buat banyak tajuk. Saya minat 2 tajuk. Saya minat pasal Kedah dan saya minat pasal Cina. Antara yang paling penting lah kenapa buku ni sangat terkenal kepada orang dari Kedah terutamanya, ialah berkenaan dengan dialah satu-satunya orang yang menceritakan tentang penyiksaan oleh tentera Siam ke atas orang Kedah pada tahun 1838. Sebenarnya penyiksaan yang berlaku tu ada banyak siri lah, tapi buku ni lah yang menjadi gempar, yang menggemparkan orang masyarakat sejarah, masyarakat orang Melayu yang sangat berminat kepada sejarah untuk melihat sejauh mana kekejaman-kekejaman ni berlaku. Jadi Sherlock Osborne ni antara orang putih yang boleh dikatakan agak ikhlas lah, agak berat kepada Melayu, dan merasakan bahawa kekejaman-kekejaman yang berlaku itu tidak berperi kemanusiaan lah. Jadi dalam catatan dia kata penyiksaan ini biasanya dikenakan ke atas para wanita yang hamil. Tentera Thai akan berjudi dengan meneka sama ada bayi di dalam perut itu, sama ada lelaki atau perempuan. Wanita itu dibelah perutnya untuk mereka menentukan siapakah pemenangnya. Jadi dalam buku ni lah dia ada cerita lebih kurang 4 atau 5 jenis kekejaman, 4 atau 5 jenis kekejaman yang dibuat oleh tentera Siam kat atas orang Melayu Kedah pada tahun 1837 sampai 1839 lah. Perang Kedah Siam yang siri kedua tu dia habis tahun 1839. Dalam buku ni, selain daripada menceritakan tentang Perang Kedah Siam juga, dia cerita tentang keadaan-keadaan yang berlaku di Kedah pada masa tu. Adalah disebut tentang depa ni singgah di Perlis. Lepas tu dia menggambarkan Kangak pada tahun 1838 tu lah. Dia kata tempat yang cantik, subur. Lepas tu ada pokok pisang, rumah orang kampung dia buat pada atas rembia. Buat pada atas rembia
dia menggambarkan keadaan tu indah. Dia sendiri pun kata, Osborn kata bila masuk kampung Melayu dia kata indah je. Dia kata rasa aman, damai. Jadi kita betul bangga lah kan. Kita betul bangga sebab walaupun kita orang kata, orang putih kata kita duduk dalam hutan dulu, kalau duduk dalam hutan belantara yang semua sama, tetapi bila orang putih mai tengok sendiri, mereka rasa teruja pula. Inilah salah satu orang putih yang memuji orang Melayu lah, Sherlock Osborn. Dan Sherlock Osborn juga kata, dia kata orang Melayu ni setia kepada ketua dia dan mereka takkan mengkhianati ketua mereka. Dulu-dulu ni, kalau ni saya tak tahulah, sering digambarkan oleh orientalis, orang-orang putih yang mai ke tanah Melayu, mereka selalu kata orang Melayu ni setia taat kepada pemerintah. Jadi apa pun mereka takkan bocor rahsia. Biar putih tulang jangan putih mata. Orang Melayu punya prinsip. Dan saya yakin kawan-kawan saya yang tengok video ni memang semua jenis lagu tu. Semua jenis kita boleh, orang kata hantikan aku lagu mana pun aku takkan bocor rahsia. Inilah yang dikatakan oleh Sherlock Osborn ketika dia nak dia buat raja-raja perisikan lah. Dia duk cari Tengku Muhammad Ali, Datuk Muhammad Ali, dan dia cari Tengku Taib, Tengku Mat Taib lah. Dia duk buat risikan lah. Ketika dia pergi ke Kangak tu, dia duk cari Muhammad Ali. Dan dia tanya kat depa-depa dia, orang-orang kampung tu, hampa kenal tak Muhammad Ali? Depa kata kenal. Dia kata dia habaq lagu ni. Adalah ciri-ciri yang dia habaq dalam buku ni. Dan bila depa pi, orang putih ni pi, rupanya kena mohong. Dia kata itulah sifat orang Melayu. Bukan dia sangat taat. Dan bila dia bercerita tu, sebenarnya tujuan dia untuk melindungi ketua depa ni daripada kena tangkap. Kesetiaan dan kekuatan orang Melayu tu digambarkan oleh Sherlock Osborn dalam buku ni lah. Okey, selain daripada tu, dia kata orang Melayu ni dia mudah terusik. Maksudnya dia mudah hilang semangat bila dia tahu satu cerita tu. Macam contohnya bila angkatan Muhammad Ali, Tengku Mat Sa'ad semua beronok kalah, depa ni cepat kecewa, tapi dalam kekecewaan tu depa bangun balik. Dia mai satu semangat yang tak dapat digambarkan lah. Osborn kata dia pun tak tahu main mana semangat ni. Kita macam kita duk sedih-sedih perah-perahan. Susah jumpa orang Melayu bunuh diri ni. Tu mungkin sebab kita duk agama Islam tu duk ada dalam diri kita. Jadi kita pegang, jadi apa pun atas muka bumi, selagi nyawa tak putih kan, kita akan melawan kan. Itulah kata tadi, biar putih tulang dengan putih mata. Masa ni Kedah ni diletakkan Tengku Mat Sa'ad ni dia lah yang menjadi penguasa lah. Selepas Tengku Kudin mati tahun 1834 macam tu, Tengku Kudin ni dia mati. Jadi Tengku Mat Sa'ad ni timbul sebagai seorang wira di kalangan orang Kedah. Dan apa-apa urusan orang Kedah di kawasan Seberang Perai, sebab mereka duduk di Seberang Perai di Permatang Bendahari. Orang Pening tahulah, orang Seberang Perai dia tahulah tempat ni. Jadi kepada kawan-kawan yang bukan orang utara, nanti hampa boleh pergi lah dekat Sungai Perai tu, betul-betul kat kampung tu, Permatang Bendahari. Hampa boleh tengok, hampa boleh bayang suasana macam mana Siam duduk di sebelah Kedah, orang Kedah duduk di belah Perai ni. Mereka duk tengok hang aku, dan kadang-kadang mereka duk tembak lah. Kampung Permatang Pasir ni juga berhadapan dengan Sungai Perai tu tadilah. Susah betapa periknya kita ni, tok nenek kita berjuang untuk kita nak mencapai kemerdekaan, nak mencapai keamanan, nak berkuasa di tanah sendiri. Tetapi kita terpaksa menempuh satu peristiwa, orang utara ni orang-orang Kedah terpaksa menempuh satu peristiwa perik selama 21 tahun bila mana ditakluk oleh Siam. Benda-benda ni lah yang menyebabkan orang Kedah ni, orang utara ni, dia jadi lain macam kan. Dia punya semangat dia, kepahlawanan dia tu, dan dia jadi cengih. Orang kata cengih. Dan dia jenis kalau bercakap tu dia bunyi buh terus lah. Dia tak ada tapi-tapi. Mungkin sebab tok nenek kami dulu ni, tok nenek kita dulu ni, dia dah berperang, jadi semangat perang tu kita ada. Dan ni saja selingan kat hampa. Ada, setahu saya lah, Angkatan Tentera Malaysia yang paling ramai sekali orang Kedah. Pasal tak tahulah, mungkin tok nenek kita dulu memang dah pejuang-pejuang, askar-askar. Jadi darah-darah tu duk ada kat kita. Kemudiannya dia ada sebut tentang masa pengepungan tu, antara satu benda yang sangat penting lah kepada Kedah, pada orang Kedah pada ketika itu ialah garam. Garam ni menjadi satu komoditi eksport yang sangat penting lah kepada orang Kedah pada ketika itu, yang menyebabkan depa ni jadi susah nak hidup lah. Garam ni untuk barang makan kan. Jadi Osborn kata dia tak boleh nak buat apa, sebab arahan dia mendapat arahan supaya
mengepung atas arahan British Pulau Pinang supaya mengepung Kedah dengan cara apa sekalipun. Dan apabila Tengku Mak Saad tanya kat Osborn, dia kata, oi, pasal apa hangpa duk tolong Siam? Dia kata, so Osborn kata memang kami kena tolong Siam. Itu saya tak boleh cerita habis lah, hangpa kena baca buku ni lah. 40,000 tentera Siam lawan lebih kurang 3,000 orang Kedah. Pimpinan Tengku Mak Saad lah. 3,000 ni lebih kurang, kalau campur-campur semua, kalau ikut perkiraan saya, lebih kurang 5,000 orang Kedah yang telah berjuang ke bawah angkatan Wan Mat Ali, angkatan Tengku Mak Saad, Tengku Tek dan Tengku Abdullah lah. Dan ada lagi beberapa angkatan-angkatan yang lain lah yang telah berjuang di tempat masing-masing lah. Cerita Perang Kedah Siam ni bukan saja bertumpu di Kota Kuala Kedah, tetapi juga berlaku di Perlis. Cuma versi Perlis ni kita tak jumpa lagi. Ada dalam buku peringatan Raja-Raja Perlis yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun lepas. Tetapi dia pun tak cerita habis lah. Dia tak, bukanlah tak cerita, tapi maksud saya dia tidak memberi sangat fokus kepada peristiwa Perang Kedah Siam tu sendiri. Berkenaan dengan Perang Kedah Siam ni berlaku di tempat-tempat lain, pernah dibuat satu siri musuh bisik oleh Persatuan Sejarah Misionari Kedah yang menceritakan tentang keadaan-keadaan yang berlaku di tempat-tempat lain. Contohnya macam dekat Langgak, ni orang Kedah tahu lah kalau sekarang mesti tahunya Langgak, Kubang Rotan, Alok Ganung, Gunung Riang, Ayak Hitam dan sebagainya lah. Pun ni dia lebih kurang macam diary lah. Dia log captain log dia panggil. Captain log ni maknanya buku diary kapal. Kalau tak salah, kalau salah betul lah no. Jurnal dia yang pertama Kedah Blockade, lepas tu The Stray at Malayan Water 1857 diterbitkan dalam bentuk jurnal. Lepas tu jurnal ni kemudiannya menjadi kepada penyebab dan pencetus untuk orang-orang di Britain mai ke Tanah Melayu untuk tengok lah, untuk tengok Tanah Melayu. Pada 16 bulan Mac, sehelai bendera Siam telah dilihat berkibaran di sebatang pokok di muara sungai Jerlun. Dia eja Jerlung di utara Sungai Kedah. Dan dengan satu pandangan untuk mempercepatkan serangan Siam, Kapten Warren telah memutuskan untuk melawat pusat pentadbiran mereka, dan satu pesanan diberikan kepada Jeneral Siam supaya memberitahu kepada Osborn apakah yang mereka ingin lakukan. Keesokannya, gajah-gajah dan seorang pengawal yang terkenal sedang menunggu di Jerlun. Kapten Warren mendaki sejauh yang boleh dan kemudian ditemani oleh anak kapalnya dan seorang penterjemah. Dan kemudiannya meneruskan perjalanan ke Alor Ganung. Ketika mereka nak serang, Malaysia nak serang balas ni, ada lebih kurang 600 askar Kedah yang berkubu di Alor Ganung ni. Alor Ganung ni menjadi satu kawasan yang penting sebab dia mai daripada arah Perlis. Macam mereka mai Kota Kuala Kedah, dia boleh mai daripada laut. Yang ni dia mai daripada arah darat lah. Jadi Alor Ganung ni satu lokasi strategik yang sangat penting yang dikuasai oleh tentera Siam lah. Dan dia kata pada satu malam, nak jadi cerita wallahualam, dia kata dalam ni orang putih tu dia kata 600 ni telah disembelih dalam masa satu malam. 600 orang ni, saya pun tak tahulah dia, itu yang ditulis oleh orang putih tu lah. Tapi cerita di Alor Ganung ni pun tak banyak orang kata data ataupun sumber-sumber yang menceritakan tentang Alor Ganung lah. Masa dekat Jerlun ni lah mereka duk berkumpul. Siam ni dia berkumpul, kemudiannya dia mengebom, dia serang Kota Kuala Kedah. Dan Kapten Warren kata masa dia main serang ni, Siam dia tak ada meriam. Siam ni dia main dengan gajah senapang semua lah. Tapi kelebihan Siam pada masa tu ialah dia punya senapang tu dah moden. Kalau macam kita mungkin kita pakai matchlock, mereka dah pakai flintlock. Bila serangan tu berlaku, mereka dah mula orang-orang Tengku Mak Saad semua dia terkejut, dan dia mula mengambil keputusan untuk lari keluar lah. Sebab mereka family ataupun keluarga-keluarga mereka ni, terutamanya orang Kedah, pahlawan-pahlawan Kedah ni dah berkurangan daripada lebih kurang 7,000 ataupun saya sebut tadi 5,000 lebih lah. Daripada 5,000, 7,000 ni dia dah tinggal lebih kurang 1,000 lebih. Jadi ramai dah mati di pertengahan jalan, di petani dan di kawasan-kawasan darat lah, sebelum mereka nak berundur ke Kota Kuala Kedah ni lah. Jadi Siam ni dia main lebih kurang 30,000, 40,000. 40,000 lawan 3,000 jam lah. Pernah lah orang tanya pasal apa Siam ni boleh menang. Selalu orang tanya pasal apa Siam kuat sangat. Dia kuat pasal tentera dia ramai.
Ni 40,000 lawan 3,000 kan. Dah macam cerita 300 lawan Had Parsi kan. Jadi benda ni lah yang berlaku kepada Tengku Mat Saad lah, yang menyebabkan Tengku Mat Saad berundur. Dan kemudiannya bila Kuala Kedah ditawan pada tahun 1839, jadi akhirnya British campur tangan lah. Pada tahun 1840 British buat keputusan. Dia ada cerita lain lagi. Tahun 1840 tu apa jadi apa jadi kepada Kubang Pasu, kenapa boleh pecah daerah lah. Tapi selepas pengunduran Tengku Mat Saad tu, jadi dia pun serah diri pada tahun 1840. Dia serah diri kepada British Pulau Pinang dan dibicarakan sebagai lanun. Jadi British kata depa tuduh kita ni sebagai lanun lah. Jadi Tengku Mat Saad kata lah, kami mempertahankan negeri kami. Kenapa kami pula yang lanun? Hampa tu mai kat mana? Tengku Mat Saad kata, hampa tu mai daripada mana? Hampa tu bukan orang sini. Jadi kami ni berjuang untuk mendapatkan balik negeri kami. Tapi kenapa kami pula dituduh sebagai lanun? Itu yang ada satu quote yang famous lah. Ada satu kata-kata Tengku Mat Saad yang terkenal dengan peristiwa ni lah. Dia kata kami jadi apa pun kami akan pertahankan negeri Kedah dan kami sanggup mati untuk negeri Kedah lah. Ini kata-kata semangat yang dipegang lah, ataupun di quote oleh para sejarawan. 1840 bila dia serah diri, dia telah dibuang, Tengku Mat Saad ni telah dibuang ke Calcutta, kemudiannya ke pulau yang saya tak ingat lah nama pulau yang Napoleon kena buang tu lah. Lepas tu dia balik. Bila dia balik tu tak tahu apa jadi kat dia. Makam dia semua tak ada. Dulu kita ni orang tak ramai, jadi tanah tu luas. Orang tok nenek kita dulu beli 10 halung 20 halung kan. Tapi bila kita dah makin ramai, tanah tu makin sikit lah. Okey, dia ada cerita lah, lebih kurang satu bab berkenaan dengan Perlis. Jadi orang Perlis boleh dapatkan juga buku ni yang menceritakan tentang keadaan negeri Kedah dan Perlis pada tahun 1838 hingga 1840 lah. Okey, lepas tu dia ada cerita lah Pulau Langkawi pun dia ada cerita, itu dia pun dipanggil Pulau Lada lah. Ni pun ada cerita lah tentang dia pergi ke Langkawi, mengepung Langkawi pada tahun yang sama lah. Ada dalam satu jurnal saya baca pengepungan yang dibuat oleh Sherwood Osborne ke atas Langkawi ni sebab dia duduk kejap Wan Mat Ali. Wan Mat Ali ni digambarkan sebagai seorang yang sangat cekap dengan kapal perahu dia tu, dia sangat cekap lah, dia tahu main ayak laut, angin apa semua dia boleh baca lah. Dan Osborne kata orang yang paling susah nak ditangkap ialah Datuk Wan Mat Ali, sebab kecekapan dia tu. Malah Siam sendiri pun mengaku. Dan Datuk Wan Mat Ali ni salah satu tokoh yang digeruni lah oleh Siam pada ketika 1838 tu lah. Dan banyak rekod yang menyebut tentang nama-nama Wan Mat Ali ni lah. Tapi itulah, kita tak ada rezeki lah kita tak ada rezeki untuk baca siapakah dia, latar belakang hidup dia apa semua lah. Cuma ada sikit-sikit saja dapatan berkenaan dengan Datuk Wan Mat Ali. Dan pakcik orang tua ni dia kata dia keturunan Wan Mat Ali. InsyaAllah lah nanti lepas Covid ni, mungkin tahun depan lah, kita akan pergi tengok, kita akan pergi sembang dengan dia, kita akan buat satu travelog, kita akan tanya dia berkenaan dengan Datuk Wan Mat Ali. Kalau ada rezeki mungkin dia ada rekod-rekod berkenaan dengan Wan Mat Ali lah. Pada muka surat penutup dia kata, wahai pembaca, jumpa lagi jika ada di dalam cubaan untuk memberikan tanggapan jujur mengenai orang Melayu yang begitu disalahfahami. Saya telah berjaya di dalam membuang daripada minda kamu satu prejudis terhadap masyarakat ini. Saya tidaklah menulis dengan sia-sia dan saya telah menjalankan bahagian saya dalam menjadikan kamu berfikir seperti yang saya dengan rela melakukan, bahawa God framed mankind to be one mighty family, himself our father and the world our home. Ini dalam surat akhir. Dia kata dengan apa gambaran yang diceritakan berkenaan dengan orang Melayu di Kedah terutamanya, dia kata dia berharap supaya orang putih yang baca ni janganlah menilai orang Melayu ni seperti satu masyarakat primitif yang tak tahu apa. Kita tengok Kedah saja, saya cerita Kedah negeri saya tak tahu. Macam cerita Kedah saja, dalam sejarah negara Kedah ni, Kedah adalah sebuah negara yang ada pelabuhannya sendiri, ada undang-undangnya sendiri, ada tamadunnya sendiri yang sangat besar. Tetapi
disebabkan hari ni disebabkan kita menghadapi masalah politik, pemikiran yang pelbagai dan sebagainya, kita tak menganggap bahawa sejarah adalah satu perkara yang penting. Kita bercakap di mulut tapi hati tak sampai. Kan, hati kita tak sampai, dan itulah yang menyebabkan kita jadi tak tahu hala ke mana kita nak pergi, kan. Apakah jati diri kita bila kita tengok orang pakai busana, kita rasa macam pelik dan sebagainya lah. Apa nak beli buku ni, ni harga dia RM60 siap pus. Ni RM58 siap pus. Tapi kalau beli dua, kita jimat lah pus. Terutama sekali orang Kedah minta tolong minta tolong sangat-sangat. Mailah kita penaik balik sejarah negara kita. Kita bagi kemas balik. Kita kena, biarlah orang negeri lain nak kata apa pun kan, baik pilah. Kita kita timbul balik semangat anak negeri Kedah. Kita penaik balik semangat bangsa kita. Dan kalau kita tak mengangkat bangsa kita, tak ada siapa lagi akan angkat bangsa kita. Semua akan duduk di dalam tangan kita sendiri, di dalam tangan tuan-tuan, di tangan kawan-kawan saya semua yang menonton pada hari ini. Di tangan kita lah. Kita nak mengubah balik, kita nak mengangkat balik martabat dan sejarah maruah Kedah. Kubur-kubur yang berada di Masjid Zahir Al-Ustaq tu, sebahagiannya adalah kubur pahlawan musuh fisik, yang tak ada apa, yang generasi muda tak tahu apa. Sayang no? Ustaz Amin kata mereka ada manuskrip tentang Satun, tapi nak buat kerja, mereka tak bagi buat keluar tu, mereka nak buat kerja depan mereka. Jadi saya duk kumpul duit, duk cari usaha, duk fikir macam mana cara nak buat untuk terjemah, untuk transliterasi Jawi tu ke dalam Rumi lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.